Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang sedang bersama-sama dengan cikgu sekarang dalam program Kelantan E-Class bagi mata pelajaran biologi. Cikgu doakan agar semua pelajar berada dalam kesihatan dan keceriaan yang sangat baik. Nama cikgu adalah Cikgu Rohairani binti Hassan, Guru Mata Pelajaran Biologi SPM. Pada hari ini, cikgu akan membicarakan tentang topik pembentukan kembar dalam bab 4 tingkatan 5. Sebagai pengukuhan, cikgu akan menggunakan soalan peperiksaan percubaan negeri Terengganu tahun 2020. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada objektif yang akan kita cuba capai pada topik ini. Yang pertama, pelajar boleh menghuraikan proses pembentukan kembar seiras dan kembar tidak seiras. Pelajar boleh membandingkan antara kembar seiras dan kembar tidak seiras. Pelajar juga boleh menerangkan bagaimana pembentukan kembar siam berlaku. Dan kita akan membincangkan isu pemisahan kembar siam. Okey. Jika pelajar telah bersedia dengan pen dan buku catatan, kita mulakan sekarang. Baiklah pelajar-pelajar semua. Yang pertama, cikgu akan menerangkan tentang pembentukan kembar seiras. Kembar seiras terhasil melalui persenyawaan di antara satu sperma dan satu ovum membentuk satu zygot. Dan zygot seterusnya akan berkembang membentuk embrio. Embrio akan membahagi secara mitosis menghasilkan dua embrio. Kembar ini berkongsi satu plasenta dan mempunyai dua tali pusat. Kembar ini juga mempunyai kandungan genetik yang sama, sifat fizikal yang sama dan mempunyai jantina yang sama. Baiklah, seterusnya. Okey. Pelajar perhatikan kepada gambar rajah yang cikgu tunjuk di sini. Ini merupakan struktur plasenta yang mempunyai dua tali pusat yang merupakan plasenta bagi kembar seiras. Seterusnya, pelajar perhatikan kepada gambar yang cikgu paparkan di sini. Ini merupakan pembentukan anak kembar yang tidak seiras yang terhasil melalui persenyawaan di antara dua sperma dan dua ovum membentuk dua zygot yang berasingan. Dua zygot seterusnya akan berkembang membentuk dua embrio yang masing-masing mempunyai dua tali pusat dan dua plasenta. Mereka mempunyai kandungan genetik yang tidak sama antara satu sama lain, sifat fizikal yang tidak sama dan jantina yang sama atau berbeza. Seterusnya, okey, pelajar perhatikan kepada gambar yang cikgu paparkan, iaitu ini merupakan plasenta bersama-sama dengan tali pusat masing-masing bagi kembar yang tidak seiras dan mereka tidak berkongsi plasenta. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada kembar yang ketiga. Ini adalah pembentukan anak kembar siam. Anak kembar siam juga merupakan kembar seiras, ya. Pelajar-pelajar juga merupakan kembar seiras di mana persenyawaan berlaku di antara satu sperma dan satu ovum membentuk satu zygot
dan zygot berkembang menjadi embrio. Seterusnya, embrio membahagi secara mitosis tetapi secara tidak lengkap, iaitu mereka bercantum pada bahagian tertentu badan. Mereka berkongsi satu plasenta dan mempunyai 2 tali pusat. Serupa dari segi kandungan genetik dan sifat fizikal, dan jantina juga sama. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan membicarakan tentang soalan peperiksaan percubaan negeri Terengganu. Okey. Pelajar perhatikan kepada soalan dan juga gambar rajah tersebut. Pokok soalan, rajah menunjukkan jenis kembar P dan kembar Q. Pelajar perhatikan di sebelah kiri adalah kembar P dan di sebelah kanan adalah kembar Q. Okey, cikgu akan menerangkan bahagian-bahagian lain pada rajah ini. Kita perhatikan kepada label-label yang cikgu paparkan. Okey, yang pertama pelajar boleh lihat di situ fetus. Terdapat 2 fetus dalam uterus masing-masing. Kembar P dan kembar Q terdapat fetus. Seterusnya, fetus berada di dalam cecair amnion. Kembar P mempunyai 2 tali pusat dan 1 plasenta. Manakala kembar Q mempunyai 2 plasenta dan 2 tali pusat. Perbezaan pada rajah ini adalah dari segi plasentanya. Bagi kembar Q terdapat 1 plasenta dan bagi kembar P terdapat 1 plasenta dan kembar Q terdapat 2 plasenta. Okey, cikgu harap pelajar dapat mengingat gambar rajah ini sebab kita akan beralih kepada soalan. Okey, seterusnya soalan yang pertama. Pelajar perhatikan kepada soalan yang pertama ini, iaitu soalannya berbunyi, namakan jenis kembar P dan Q. Markah adalah 2 markah. Ini adalah sampel jawapan pelajar. Pelajar telah menjawab P sebagai kembar seiras dan Q sebagai kembar tidak seiras. Okey, sekarang kita akan tengok cadangan skema jawapan. Adakah jawapan pelajar ini betul? Kalau pelajar masih ingat penerangan cikgu dalam konsep yang awal-awal tadi, sudah tentu pelajar boleh dapat mengagak jawapannya dan boleh menulis jawapan dengan tepat. Okey, P adalah kembar seiras, Q adalah kembar tidak seiras. Maka pelajar ini telah mendapat 2 markah. Seterusnya, kita akan beralih kepada soalan yang kedua, iaitu soalan B. Soalannya berbunyi, terangkan pembentukan kembar P. Markahnya adalah 3 markah. Kata kerja di sini adalah terangkan dan kata kunci pembentukan kembar P. Okey, pelajar perhatikan kepada sampel jawapan yang cikgu perolehi daripada pelajar yang telah menjawab soalan ini, ya. Okey, jawapan pelajar yang pertama, kembar seiras adalah hasil persenyawaan di antara 1 ovum dan 1 sperma dan membentuk 1 zygot. 1 embrio membahagi kepada 2 embrio yang berasingan pada peringkat awal perkembangan embrio. 2 embrio itu akan berkembang membentuk 2 fetus berasingan di dalam uterus ibu.
Mereka mempunyai tali pusat dan kantong amnion sendiri. Okey, itu adalah skema jawapan. Itu adalah sampel jawapan pelajar. Sekarang kita akan perhatikan cadangan skema jawapan. Adakah pelajar ini memperolehi jawapan, memperolehi markah, atau adakah pelajar ini telah menjawab dengan tepat? Okey, pelajar perhatikan kepada P1. Jawapan yang pertama. Satu ovum disenyawakan oleh satu sperma. Perhatikan kepada jawapan pelajar, persenyawaan antara satu ovum dan satu sperma. Baiklah, pelajar ini mendapat P1 yang pertama. Perhatikan kepada P2, satu zygot terbentuk. Tengok jawapan pelajar yang telah pelajar jawab. Membentuk satu zygot. Okey, pelajar dapat markah yang kedua iaitu P2. P3, satu embrio membahagi kepada dua embrio yang berasingan atau dua fetus yang berasingan. Okey, pada jawapan pelajar, pada sampel jawapan terdapat membahagi kepada dua embrio yang berasingan pada peringkat awal embrio, dan pelajar ini mendapat 3 markah, dan pelajar ini tidak menulis tentang P4. Iaitu fetus berkongsi satu plasenta. Okey, cikgu ingin berkongsi tentang kesilapan yang pelajar selalu buat dalam soalan begini, bagi soalan kembar seiras. Pelajar biasanya tersilap di antara persenyawaan satu ovum dengan satu sperma. Pelajar biasa buat satu ovum dan dua sperma. Pelajar biasa menggunakan dua sperma. Beberapa pelajar tersilap pada yang itulah, okey, bilangan sperma. Baiklah, so pelajar ini dapat 3 markah penuh ya bagi soalan pembentukan kembar P, iaitu kembar seiras. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang ketiga. Soalannya, nyatakan perbezaan di antara kembar P dan kembar Q. 3 markah. Bagi soalan berbentuk perbezaan, pelajar boleh menjawab dalam bentuk jadual seperti ini. Tetapi, mestilah dalam ayat yang lengkap dan perbandingan setara yang dibuat. Baiklah, yang pertama, pelajar ini telah menyatakan persenyawaan antara satu sperma dan satu ovum. Okey, bagi kembar tidak seiras, persenyawaan antara dua ovum dan dua sperma membentuk dua zygot. Poin yang kedua, kedua-dua anak kembar mempunyai kandungan genetik yang sama. Bagi kembar tidak seiras, kedua-dua anak kembar tidak mempunyai kandungan genetik yang sama. Dan poin yang ketiga, kedua-dua mempunyai jantina yang sama. Kembar tidak seiras, kedua-dua mempunyai jantina yang sama atau berlainan. Okey, sekarang kita akan bandingkan dengan cadangan skema jawapan. P1. Adakah pelajar ini mendapat P1? Bagi kembar P, iaitu kembar seiras, persenyawaan antara satu ovum dan satu sperma. Okey, ada jawapan pelajar di sana. Pelajar dapat 1 tik. Bukan 1 markah ya, tapi 1 tik. Bagi kembar tak seiras, persenyawaan 2 ovum dan 2 sperma yang berasingan. Dan pelajar menjawab poin yang sama. Maka di sini pelajar ini mendapat markah yang pertama, iaitu P1. Okey, P kedua. Kembar P, iaitu kembar seiras, menghasilkan satu zygot. Okey, ada pada jawapan pelajar membentuk satu zygot. Dapat satu tik ya. Kembar Q menghasilkan 2 zygot. Okey, jawapan pelajar pun dapat P2 juga, membentuk 2 zygot. Jadi pelajar ini dapat 2 markah yang pertama. P3,
Dua fetus yang berkongsi satu plasenta. Q, dua fetus yang mempunyai dua plasenta yang berasingan. Bagi jawapan pelajar ini, kedua-dua mempunyai bagi P3, pelajar ini tidak menulis ya dalam jawapannya, tidak ada P3. Pelajar ini terlupa menceritakan tentang kewujudan struktur plasenta. Kita perhatikan kepada P4. P4 menerangkan tentang kembar ini mempunyai jantina yang sama bagi kembar P, dan bagi kembar Q, kembar ini mempunyai jantina yang berbeza atau sama. Perhatikan jawapan yang ditulis oleh pelajar. Bagi kembar P, kedua-dua mempunyai jantina yang sama. Pelajar dapat tik yang pertama. Dan bagi kembar tidak seiras, kedua-dua mempunyai jantina yang sama atau berlainan. Pelajar dapat P4. So, pelajar ini dapat full mark 3 markah. Cikgu akan menerangkan kesilapan pelajar ya bagi soalan berbentuk begini. Biasanya jika pelajar membuat dalam bentuk jadual, pelajar dibenarkan menjawab dalam bentuk jadual, tetapi mestilah dalam ayat yang lengkap. Seperti sampel pelajar, jawapan pelajar ini mestilah dalam ayat yang lengkap. Dan perbandingan itu mestilah setara. Contohnya P1 menerangkan tentang bilangan sperma dan ovum, dan kembar Q juga mesti menerangkan tentang bilangan sperma dan ovum. P3 menceritakan tentang bilangan plasenta, maka Q juga mesti menceritakan tentang bilangan plasenta. Cikgu harap pelajar dapat memahami dengan jelas tentang cara menjawab soalan perbezaan. Baiklah pelajar-pelajar semua, kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan D, soalan yang keempat. Pelajar perhatikan pokok soalan ini. Rajah menunjukkan beberapa keadaan kembar siam yang berlaku kepada manusia. Pelajar perhatikan kepada rajah ini, terdapat 3 pasang kembar siam yang melekat pada bahagian tertentu badan secara fizikal. Gambar yang pertama berlaku percantuman pada struktur pada bahagian dahi, dan kembar yang kedua percantuman pada bahagian punggung, dan kembar yang ketiga bercantum pada bahagian belakang. Kalau pelajar perhatikan gambar rajah ini, kembar siam ini, percantuman berlaku pada bahagian, bukan bahagian organ utama. Kita akan beralih kepada soalan. Ini adalah pokok soalan. Baiklah, soalan yang pertama berdasarkan rajah tadi ya. Soalan D1 berdasarkan rajah tadi. Cikgu harap pelajar masih mengingat rajah tadi ya. Berdasarkan rajah tadi, terangkan mengapa keadaan yang berbeza seperti itu terbentuk. Cikgu nak pelajar kenal pasti yang manakah yang dinamakan sebagai kata kerja dan yang manakah dinamakan sebagai kata kunci. Sudah tentu pelajar menguasai tentang perkara tersebut kan? Kata kerja di sini adalah terangkan, dan kata kunci adalah mengapa keadaan yang berbeza seperti itu terbentuk. Kita perlu memahami kata kerja dan kata kunci, dan kita perlu peka kepada markah yang diperuntukkan supaya kita menjawab, supaya pelajar-pelajar menjawab tepat dengan jumlah markah ataupun lebih daripada markah. Baiklah, pelajar perhatikan kepada sampel jawapan pelajar ini, iaitu pelajar telah menjawab, semasa pembentukan anak kembar seiras, pembahagian satu embrio adalah secara tidak lengkap berlaku. Dua embrio masih melekat antara satu sama lain pada bahagian tertentu seperti kepala, punggung,
atau perut terbentuk. Baiklah, cuba kita bandingkan dengan cadangan skema jawapan. Adakah pelajar ini memperolehi 2 markah penuh? P1 bagi cadangan skema jawapan, pasangan kembar terbentuk daripada satu sperma yang mensenyawakan satu ovum. Okey, pelajar perhatikan kepada jawapan pelajar. Sampel jawapan. Terdapat jawapan di situ, pembahagian satu embrio. Okey, tidak ada. Pelajar ini tidak menerangkan tentang P1. Tidak ada penerangan tentang P1, iaitu tentang persenyawaan di antara satu sperma dan satu ovum, tidak ada. Perhatikan kepada P2, cadangan skema jawapan. Semasa perkembangan embrio, pemisahan embrio adalah tidak lengkap. Okey, ada P2 pada jawapan pelajar. Ada ya, pembahagian satu embrio yang tidak lengkap telah berlaku. Okey, pelajar ini dapat 1 markah yang pertama bagi P2. P3 menyebabkan bahagian atau organ, bahagian fizikal melekat ataupun bercantum. Okey, perhatikan jawapan sampel pelajar. Melekat antara satu sama lain pada bahagian tertentu seperti kepala, punggung atau perut. Jadi pelajar ini dapat P3. Perhatikan kesilapan yang berlaku di sini. Pelajar tertinggal P1, iaitu maklumat yang sangat penting. Walau bagaimanapun, pelajar ini masih mendapat 2 markah penuh. Baiklah pelajar-pelajar semua, kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey, soalan ini lebih bersifat terbuka. Okey, untuk pelajar menjana idea, untuk pelajar mendapat lebih markah. Soalannya adalah, sebagai seorang doktor, berikan cadangan kepada ibu bapa sekiranya bayi kembar mereka dilahirkan dalam keadaan seperti dalam rajah tadi. 2 markah sahaja. Sekarang, mari kita cari kata kerja dan kata kunci. Okey, pelajar dapat cari tak? Okey, kata kerja adalah berikan cadangan. Itu adalah kata kerja. Dan kata kunci, kepada ibu bapa sekiranya bayi mereka dilahirkan dalam keadaan seperti dalam rajah tadi. Dan markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. Pelajar mesti menjawab berdasarkan markah yang diperuntukkan. Jangan terlalu sedikit ataupun jangan terlalu banyak. Okey. Sekarang pelajar perhatikan kepada sampel jawapan pelajar. Iaitu, kembar siam boleh diasingkan melalui pembedahan jika mereka tidak berkongsi organ utama. Yang kedua, anak kembar siam boleh dikeluarkan dari uterus ibu melalui pembedahan. Yang ketiga, anak kembar siam perlu menjalani pemeriksaan kesihatan dan pemantauan doktor secara berkala. Sebelum cikgu paparkan cadangan skema jawapan, cikgu nak pelajar perhatikan jawapan sampel pelajar ini, iaitu kalau kita perhatikan kepada soalan lebih kepada apa yang perlu dilakukan selepas kelahiran kan. Kalau pelajar nampak di situ, iaitu mereka dilahirkan dalam keadaan sudah dilahirkan lah maksudnya kan. Jadi jawapan pelajar adalah seolah-olah sebelum kelahiran, iaitu pelajar menyatakan tentang kelahiran secara pembedahan. Okey. Poin yang ketiga juga, pelajar menyatakan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala itu juga adalah tindakan sebelum kelahiran. Okey. 2 isi adalah tindakan sebelum kelahiran. Sebenarnya kita lebih kepada tindakan selepas
kelahiran. Okey, sekarang pelajar perhatikan skema jawapan yang dicadangkan. Baiklah. P yang pertama, anak kembar mereka perlu menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu. Ini adalah selepas kelahiran. Ya, P1 itu adalah selepas kelahiran. Pemantauan doktor selepas kelahiran. Okey, pelajar perhatikan P1 yang telah ditanda pada jawapan pelajar. Kalau ikut kefahaman cikgu, ayat pelajar ini adalah sebelum kelahiran, ya. Okey. P2, kembar boleh dipisahkan jika tidak berkongsi organ penting, ataupun pembedahan boleh dilakukan jika tidak membahayakan nyawa bayi. Okey, itu adalah selepas. P2, ya, pelajar dapat markah P2 bagi poin yang pertama di atas tu. Kembar siam boleh diasingkan jika mereka tidak berkongsi organ utama. P3, pelajar perhatikan cadangan skema jawapan. Atau tidak boleh dipisahkan jika berkongsi organ penting seperti jantung, otak dan salur darah utama pada jantung. Okey, pelajar tidak menerangkan tentang P3. Okey, ini adalah soalan yang agak terbuka, boleh menyatakan idea yang masih lagi berada di bawah kehendak soalan. Okey, jadi markah yang diperuntukkan sebanyak 2 markah masih diperolehi oleh pelajar ini sebanyak 2 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah bagi pelajar ini adalah 12 markah penuh. Okey, pelajar masih dapat mengumpulkan 12 markah walaupun terdapat beberapa P yang tidak ditulis oleh pelajar, terdapat P yang pelajar tertinggal. Baiklah, pelajar-pelajar semua, cikgu harap semua soalan tadi dapat difahami oleh pelajar dengan baik. Okey, pelajar dapat memahami tentang pembentukan kembar seiras, kembar tidak seiras dan juga kembar siam, dan isu pemisahan kembar siam. Sebagai penutup dan kesimpulan daripada cikgu, terdapat beberapa tips ya untuk cikgu, untuk pelajar-pelajar semua. Usaha bagi memastikan perkembangan bayi yang sihat sejak dari peringkat perkembangan awal gamet. Dan untuk mengurangkan risiko kecacatan bayi, antaranya adalah, okey, boleh diamalkan sejak daripada awal, iaitu ibu bapa ya, ibu bapa boleh dapatkan boleh makan makanan yang berkhasiat dan lengkap 7 kelas makanan. Senaman secara berkala dan berterusan untuk mengekalkan kesihatan. Okey, elakkan kehamilan pada usia lewat. Ibu mengandung perlu mendapat nutrien yang mencukupi. Ibu mengandung ataupun bapa, jauhi rokok, dadah, alkohol, nikotin dan sebagainya. Elakkan daripada mengambil bahan pengawet dalam makanan secara berlebihan. Dan banyak lagi kaedah-kaedah lain yang boleh diamalkan. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu bagi topik pembentukan kembar. Okey, cikgu harap ilmu ini sangat bermanfaat untuk pelajar dan dapat membantu pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Cikgu doakan agar semua pelajar memperolehi A+ dalam mata pelajaran biologi. Terima kasih dan Assalamualaikum.